Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang begitu menginginkan mati syahid, sangat nak, bukan dia main-main, bukan di mulut saja, bahkan kehidupannya pun dia membenarkan bahawa dia nak syahid. Mungkinlah hidupnya berjuang di jalan Allah, buat kerja dakwah, banyak berkorban, banyak mujahadah. Memang selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku mati syahid ya Allah. Mati dalam keadaan berjihad di jalan-Mu. Maksudnya Allah tahu siapa yang nak sesuatu, dia membenarkan ataupun hanya pada lidah. Tapi Nabi bersabda ni, barang siapa yang menginginkan mati syahid, namun akhirnya dia meninggal di atas katil, dia tetap dicatat sebagai mati syahid. Subhanallah. Betapa besarnya peranan niat. Sebab itu niat itu lebih besar, lebih kuat daripada amalan. Sebab ada orang buat amalan tetapi niatnya tak ikhlas, maka amalan itu tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alang-alang hidup kita susah, alang-alang hidup kita lelah, alang-alang banyak musibah, ikhlaslah kita kepada Allah. Kalau kita buat kerja dakwah ke, jadi isteri ke, buat kerja rumah payah, susah payah, ngemah, menyapu, lipat kain, semua itu susah, semua itu penat. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, na'udzubillah, kita hanya berpenat lelah di dunia sahaja. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu kita ni ikhlas tak buat kerja rumah semua ni? Antara ciri-ciri orang yang ikhlas, lidahnya kurang merungut, dia lebih banyak berdoa. Kan? Maksudnya tengah buat kerja, suami goyang kaki kan, contoh kan. Lepas tu dia sapu tu, semangat pelik pula. Sebenarnya nak peli suami kan. Angkat kaki tu, tinggi lagi, nak sapu ni. Lepas tu, gelak akak tu kan. Lepas tu mulalah dia ngemah rumah tu kan. Suami ni pula tak kerti bahasa. Kan? Dia dengar isi dia basuh pinggan tu kan. Dia kata semangat betul isi aku basuh pinggan. Tu yang kata tu tak kerti bahasa tu kan. Padahal bahasa badan. Padahal isi tu nak marah. Agak-agak kalau buat kerja hempas-hempas macam tu, tinggi-tinggi suara macam tu, dapat apa? Ya Allah, dapat penat. Mungkin taklah berdosa kan, sebab dia penat. Tapi alangkah baiknya terus ya Allah, biarlah suami tak hargai. Ya Allah, Engkau uji aku suami yang kurang rajin. Bukan malas ya. Tak boleh cakap dia pemalas, sebab mungkin hari tu dia pemalas, kita lupa 2 minggu lepas dia perajin. Masa dia rajin kita tak berapa ingat, masa dia malas je kita ingat. Masya Allah. Sebab itu kan, sebenarnya lelaki yang qawi, lelaki yang kuat itu bukan sadar. Lelaki yang kuat itu dia mampu mengangkat kedua tangannya membuat kerja rumah. Dia kuat untuk mengangkat tangannya untuk sama-sama lipat kain, jemur kain, uruskan rumah tangga. Tapi ramai lelaki kuat sadar tapi tak mampu nak angkat pinggan walaupun satu. Masya Allah. Masya Allah. Sebab apa? Rasulullah SAW kita tahu apa yang tidak ada pada diri Rasulullah. Di medan perang, parlimen perang yang hebat, di hadapan musuh adalah di hadapan musuh adalah seorang yang sangat dihormati walaupun pada patangan musuh. Maksudnya Perdana Menteri, kalau ikut negara kita lah, Perdana Menteri yang negara Islam pertama, Madinah. Subhanallah, yang digeruni musuh, kawan dan lawan. Tapi sebaik ia pulang ke rumah, Rasulullah mencabut semua pangkat-pangkatnya. Pulang ke rumah, contoh ada satu ketika Rasulullah pulang, saya tak ingat rumah Sa'udah ataupun rumah Ummu Salamah. Tapi ini antara isi Nabi yang tua, tak silap saya rumah Sa'udah. Dan bila Rasulullah dengar suara Sa'udah menjawab salam dengan lemah, Rasulullah tahu isteri sedang penat. Rasulullah tidak mengharap untuk dilayan, diberikan air dan sebagainya. Apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah terus menyisingkan lengannya, bersedia membantu Sa'adah menguli ataupun menguli gandum, menyediakan untuk makan. Masya Allah, mulianya kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya alif lam qamariyah di situ, ar-rijal bukan khusus, bukan umum, dia khusus kepada golongan lelaki yang tertentu. Ar-rijalu, lelaki-lelaki tertentu yang memenuhi sifat kelakian yang sebenar. Dia lebih kuat, qawi, dia lebih hebat, dia lebih mulia ke atas kaum wanita, ke atas wanita, kerana sebab-sebab tertentu. Dia memiliki sifat kelakian yang sebenar. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan wanita-wanita di sini dikurniakan suami yang qawi dan suami yang amin, suami yang saleh yang akan memimpin kita ke syurga Allah.
Suami sejati lelaki ni, yang lelaki mungkin ada dengar di live ni kan. Lelaki yang hebat bergaya itu bukan apabila dia membawa mobil yang mewah, menyediakan isterinya rumah-rumah yang besar, ataupun boleh membawa ahli keluarganya melancong ke luar negara, ataupun boleh membawa ahli keluarganya makan mewah. Itu bukan lelaki yang bergaya. Bolehlah bergaya sekejap kat dunia, tetapi lelaki yang bergaya yang sebenar di mahsyar kelak, dia akan memimpin isteri anak-anaknya masuk ke dalam syurga Allah sekeluarga. Allahu Akbar, subhanallah. Ramai mana lelaki pada hari ini boleh memimpin syarikat yang besar. Ada pekerja sampai ratus-ratus, ribu-ribu, tapi dia di rumah tidak boleh jadi ketua kepada isteri dan anak-anaknya. Tak boleh jadi contoh tauladan dalam bab salat, dalam bab zikrullah, dalam bab selawat contohnya, dalam bab adab, akhlak dan sebagainya. Tapi ia dihormati, dipuji-puji oleh masyarakat. Sebab itu hakikat diri kita yang sebenar, ibu-ibu bukan di luar rumah, adalah di dalam rumah. Walaupun kita di luar rumah mungkin dihormati dengan jawatan, dengan kedudukan, dengan kemasyhuran ataupun dengan ilmu, dengan apapun, tapi kalau di dalam rumah kita bukan isteri yang baik, bukan ibu yang baik, sebenarnya itulah diri kita yang sebenar. Sebab kalau nak tahu kan kita riak atau tidak, adakah akhlak kita sama di dalam rumah dengan di luar rumah? Adakah cara kita makan di dalam rumah dengan luar rumah sama khalayak ramai? Adakah cara kita bercakap dekat luar rumah kan lembut? Lepas tu bila orang jemput makan tu kan, di meja makan tu kan, makanlah lembut je. Terima kasih. Orang dah makan, terima kasih. Alhamdulillah, cukup. Angkat tangan. Allahumma barik lana. Kat rumah lain macam. Makan. Suara dah lain dah. Lepas tu suami diam. Kenapa diam bang? Tak sedap ke? Dah lupa dah baca doa. Apa semua. Allahu Akbar. Nak tahu diri kita yang sebenar, bagaimana kita di rumah. Itu yang hadis Nabi sebut kan. Nabi sebut khairukum, yang paling baik di kalangan kamu. Khairukum li ahli, yang paling baik dengan ahli keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Hebat ayat Nabi ni. Ayat Nabi ni makna ada manusia yang mampu declare macam ni. Contohlah saya sebut, wanita paling baik adalah wanita yang solehah, dan saya lah paling solehah. Nak termuntah kan? Elek ustazah ni perasan. Dah tak ada dah orang nak jemput. Wanita yang paling baik, wanita yang lemah lembut. Saya lah orang paling lemah lembut. Contohilah saya. Semua tengah biar betul ustazah ni kan. Tapi bila Rasulullah boleh declare macam tu, khairukum li ahli, yang paling baik dengan kamu ada orang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Dan kita tahu kata-kata Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi nak cakap ikut suka hati, tidak. Sebab Allah sendiri telah declare tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Sebab itu bila Nabi declare begitu, memang seorang suami yang saleh dia akan belajar tentang akhlak Nabi, bagaimana menjadi suami yang saleh. Walaupun Nabi Muhammad itu lelaki, tapi kita boleh belajar daripada Nabi Muhammad untuk menjadi isteri yang solehah. Contohnya macam ni kan, ibu-ibu ni saya nampak ramai makcik-makcik, nenek-nenek ni. Siapa nenek orang kat tangan? Masya Allah. Tapi nampak awet muda remaja belaka. Tapi sekali pandang lah, tak boleh pandang banyak kali. Dia sekali pandang. Nampak macam awet muda. 2 kali nampaklah awet tua tu. Subhanallah. Masya Allah. Tak apalah, yang penting kan itu angka saja. Jiwa kita muda, semangat kan, muda, Masya Allah. Contohnya begini kan, cucu kita datang rumah kita ni kan bersih. Rumah nenek-nenek ni kan, dah lama tak ada anak kecil, bersih, tak boleh sepak-sepak. Lepas tu cucu datang, dia minum air Milo, tumpahlah atas kapet warna apa? Putih. Masya Allah. Kapet warna terang lah, warna terang macam tu, warna kuning ke warna apa kan. Nenek marah tak kat cucu? Tak marah. Hebatnya cucu ni, nenek ni, nenek Majid Ibnu Abbas. Tak marah langsung. Tak apa nek, tak apa cu, tak apa. Mungkin marah dululah kan. Logiknya lah.
Ya Allah, air tumpah. Astagfirullah. Nah, soleha kan. Kenapa ni? Momen marah-marah bebel. Nenek kan handal membebel kan. Marah-marah gini. Kan kenapa tak minum kat dapur? Kenapa bawa ke sini? Ya Allah, ni dah basah kapet ni nak angkat morok kan. Subhanallah. Tak lama datanglah pula kawan kita, rakan sebaya, rakan setua. Bawa cucu dia. Kita pun angkat air Milo juga, tumpah juga atas kapet. Marah tak cucu orang? Oi, mana marah. Kawan kita tu, rakan setua tu cakap, minta maaf lah cucu saya ni. Tak apa, nama pun budak, biasalah. Ya Allah, terbalik. Cucu yang tadi kena marah tenganga. Kenapa nenek ni Wan ni tadi macam raksasa, sekarang dah macam malaikat dah pula kan. Saya nak tanya, kita buat-buat tak benda tu? Tak. Automatik sebenarnya bila dengan anak orang lain, cucu orang lain, kita boleh sabar. Kita boleh kita boleh kontrol diri kita, boleh kawal diri kita. Tak adanya cucu orang kita nak apa ni minum ni pergi, kenapa? Tak ada. Automatik tak apa, budak-budak tak ada masalah, benda kecil tu. Nanti ada orang angkatkan kapet ni, tak apa ambil tisu. Tenang. Kawan tu pun puji, ya Allah kau ni baiknya memanglah. Kita ni kena penyayang. Budak-budak tangannya kecil tak macam tangan kita. Ditambah lagi tu kan. Nama pun budak, Masya Allah. Tapi masa dengan cucu kita hilang kawalan tu. Marah dulu ni.